Okey, tak apalah, hari ni saya mulakan majlis taklim taklim ni mengajar atau belajar, taklim atau ta'allum belajar dan mengajar ataupun mengajar dan belajar lah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kita cuba mengadakan majlis orang kata taklim fadilat amal di bulan Ramadan yang mulia ni, bulan Ramadan yang mubarak, daripada pukul 12.30 ke 1, untuk kita meluangkan masa kita lah sama-sama untuk bermuzakarah dan kita ingat memperingati antara satu sama lain. Kita cubalah kalau ada yang boleh volunteer juga untuk bersama-sama dalam memberikan, membacakan hadis-hadis untuk kita. Tujuannya bukan apa, kita nak menghayati apa yang kita dengar dan kita baca ni. Kita duduk dalam majlis ni dengan niat untuk mengamalkan atas apa yang kita dengar dan kita akan sampaikan, insyaAllah. Itu sifat orang mukmin. Dia dengar berkali-kali tetapi dia tidak jemu mendengar perkara itu, dan dia akan tetap mendengar kerana ini sabdaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar perkataan daripada orang kata, kalau orang bercinta tu kekasih dia, dia akan rasa nilai dalam diri dia, sayang kepada apa yang dikatakan. Dia bukan orang yang menyampaikan tu yang penting, yang apa yang disampaikan. Messenger tu hanya orang menyampaikan, macam perintah raja kan. Kalau zaman dulu orang berjalan keliling kampung, mereka orang kata bawa berita raja tu, semua orang dengar apa yang dia cakap kan. Itulah tugas yang saya di sini, atau siapa-siapa saja yang akan datang nanti, membacakan hadis-hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita membaca kelebihan Ramadan, tapi kita mempunyai banyak kelebihan amal. Contohnya kita ada, saya akan gunakan kitab Fadilat Amal dan juga Muntakhab Hadis, kitab yang selalu dibacakan di surau-surau lah, di mana dalam kitab ni karangan Maulana Zakaria Kandhlawi yang digunakan di seluruh dunia, hadis fadilat. Dan satu lagi kitab yang dipanggil Muntakhab Hadis karangan Syekh Muhammad Yusuf Kandhlawi juga. Jadi kitab ni akan kita gunakan. Tujuan utama kita mengadakan taklim ni ialah supaya kita mendengar berkali-kali tentang satu perkara. Kadang-kadang kita ulang-ulang lagi dan lagi, supaya akhirnya macam ibarat batu yang air menitik ke atas batu tu, akhirnya akan menjadi lekuk batu tu kan. Betul juga hati kita ni, kadang-kadang hati kita ni belum sampai ke tahap boleh menerima kebenaran, walaupun cahaya di luar tu macam orang kata, kalau orang buta fizikal, walaupun cahaya matahari terang, tetapi dia tidak dapat melihat kerana tidak ada cahaya daripada mata dia untuk melihat. Betullah hati kita ni, kalau kita sebagai manusia yang banyak dosa, kita ni mungkin hati kita diselaputi dengan titik-titik hitam yang ke tahap setengah daripada manusia ni sampai ke tahap hitam, sehingga tidak dapat membalikkan cahaya Al-Quran dan Hadis untuk diamalkan dalam kehidupan. Sebab itulah kita mungkin tahu banyak perkara, tapi dari segi amalan kita ni mungkin jauh daripada apa yang kita tahu.
Jadi mengetahui satu perkara tu dipanggil maklumat. Maklumat ialah perkara ilmu, satu ilmu yang kita tahu tapi kita tidak dapat amalkan. Jadi biarlah orang kata walaupun kita tahu sikit, kita dapat beramal dengan apa yang kita tahu walaupun sedikit tu. Jadi kita tahu sebenarnya banyak perkara yang kita tahu yang bila diulang-ulang sampai hari ni pun kita belum dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi tujuan diadakan taklim ni ialah untuk kita mula terkesan dengan Al-Quran dan Hadis. Mana hati kita nak terkesan dengan Al-Quran dan Hadis. Macam mana nak rasa terkesan tu? Macam orang kata kalau kita terkesan dengan raja ataupun orang kata satu kuasa yang kita rasa oh ini orang hebat ni, orang cakap ni orang yang ada kuasa dan orang yang boleh membuat keputusan dalam kehidupan kita kan. Orang yang bahaya ni, kalau aku tak ikut cakap dia ni aku mungkin tak naik pangkat, tak confirm ni kan. Ni susah nak minta prosemadiyah ni kan kalau tak dengar cakap dia kan. Jadi untuk dari segi manusia kan kita ada rasa kehebatan polis, kehebatan semua benda lah yang hebat kita rasa di mata kita. Kalau nampak hebat kita akan taat kepada orang yang kita rasa hebat tu, perintah dia kita taat. Macam kita dulu masa kita kecil-kecil, kita budak kecil tak tahu kuasa polis kan. Jadi dia tak takut kepada polis mungkin. Tapi kadang-kadang mak dia saja saya takut-takut kan, dia jaga polis kan. Jadi tapi bila dia besar, dia nampak pondok polis pun ataupun kalau dia melanggar peraturan dia bawa motor tak ada road tax, nampak roadblock, orang flash tadi dia mentah dah, hati dia dah takut kan. Lampu merah dia tak langgar, lampu hijau dia jalan kan. Jadi perkara itulah yang hari ni kalau kita tak latih diri kita kan secara conscious sebab itulah kita buat tazkirah jemaat tu untuk cuba kita lahirkan kesedaran dalaman yang manusia ni sebenarnya boleh mengawal keadaan dia berfikir, keadaan hati dia. Kalau dia ikutkan nafsu, dia ikut gitulah. Tapi kalau kita buat setting tu ialah dipanggil, kalau dia niat nak berubah, change, kita nak change, kita ada C. First is C, change. Kita nak ubah satu sikap pada satu sikap. Katalah selama ni kita buat tak kisah dengar azan pun, kita macam tak dengar je. Sedangkan azan tu seruan untuk ke masjid dan kita tahu itulah seruan azan bukan menandakan waktu masuk sembahyang kan. Marilah kepada solat kan, marilah kepada kejayaan. Sejauh mana dia menusuk hati kita tu. Kita tahu itu penting tapi dia punya praktis tu ialah bila kita, selagi kita tak buat keputusan, selagi hati kita tak terkesan dengan firman Allah dan sabda Nabi ni, selagi itulah kita tidak boleh nak mentaati apa perintah Allah dan sunnah Nabi tu. Jadi bila kita baca maksud daripada majlis taklim ialah supaya hati mula terkesan dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu timbul keyakinan terhadap janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah dan Rasul dia berjanji kepada kita banyak janji-janji dalam Quran. Setiap kali suruh kita beribadat, kita perintah Allah, Allah kata dia akan bagi itu ini. Dia akan pergi syurga yang sungainya mengalir begitu gini gitu, banyak nikmat syurga. Tapi selepas syurga dia cakap juga tentang janji neraka pula. Bagaimana untuk orang biasa dia pairing, ada syurga ada neraka kan. Jadi adakah kita mengambil kesan daripada apa yang kita dengar selalu tu, kita kalau yang tak langsung tak dengar langsung, kita tak pergi pengajian dan tak attend mana-mana kelas, jarang-jarang kita dengar tentang peringatan-peringatan ni, maka macam mana kita nak develop atau bangunkan dalam diri kita sifat berkesan dengan Al-Quran dan Hadis. Macam orang kata apa? Tanda orang beriman. Orang yang mendengar azan, macam ada tanda dia, macam Najib. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang yang beriman tu bila disebut nama Allah menggeletar hati dia. Bila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, meningkat keimanan dia. Sebab itulah perkara ini bagi kita yang dah jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berapa ribu tahun, 1000 lebih tahun, 1443 lebih lagi lah. Itu ambil daripada umur Nabi 40 kita dah
jauh daripada dia, kita tak pernah rasa bahawa Nabi itu sebenarnya memang surah Allah, dan apa yang Nabi tahu itulah kebenaran. Sahabat dah pegang ke itu dan mereka yakin dengan janji Allah dan Rasul ni. Sebab itulah amalan mereka menunjukkan keadaan yang berbeza lah. Pada mereka nilai amal lebih hebat daripada nilai mal. Nilai amal lebih hebat daripada nilai mal ataupun harta benda ni. Amal tu 2 rakaat solat tu dia rasa lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Segunung emas sama nilai dengan segunung pasir. Hari ni kita boleh tak rasa begitu? Kalau kita dapat sesuatu tu, dapat dunia bertambah, tidak gembira, dan hilang dunia tak rasa sedih. Tapi kalau kita hilang satu solat berjemaah, kita, sahabat Nabi berkabung kan. Kalau tak dapat berjemaah, dia berkabung 7 hari. Kalau tak dapat takbir ula bersama imam, dia berkabung 3 hari, bersedih 3 hari. Sebab dia tahu kelebihan. Bila dengar hadis lalu, dia yakin dengan janji Allah dan Rasul tu, siapa yang sembahyang berjemaah, man salla lillahi arba'ina yawman takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang sembahyang berjemaah selama 40 hari, dia akan dibebaskan daripada dibagi 2 kelebihan. Pertama, kebebasan daripada api neraka, dan kedua, dibebaskan daripada sifat munafik. Kalau kita nak hilangkan sifat munafik daripada diri kita ni, kita istiqamahkan sembahyang berjemaah untuk 40 hari. Mudah-mudahan selepas 40 hari tu kita akan teruskan. Mana kita akan risau gelisah, oh ini nak masuk waktu solat dah ni. Kan, terutama bulan Ramadan ni, satu amalan sunat digandakan pahala macam amalan fardu. Dan satu amalan fardu digandakan 70 kali. Satu fardu dikalikan 70. Dan kalau kita berjemaah, sembahyang jemaah, setengah hadis kata 27 kali lebih pahala berbanding dengan sembahyang bersendirian, ataupun 25 kali dalam setengah riwayat. Jadi bila kita secara conscious ni, kita cuba create satu perubahan dalam diri kita. Aku nak dengar hadis ni, dengar sabdaan Nabi dan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk develop. Ini satu kursus selama 30 hari ni. Kalau kita buat taklim setiap hari ni, insya-Allah, kalau kita buat dengan keluarga kita pun, di rumah kita, anak-anak kita pun, bila mereka mendengar ni, akan ada kesan kepada keluarga, anak-anak, isteri kita, insya-Allah. Dan bila kita terkesan dengan Quran dan hadis, bila mendengar azan, kita dah rasa gementar hati kita dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita tinggalkan semua pekerjaan kita untuk sempurnakan perintah Allah dan sunnah Nabi itu. Itulah antara ukuran kata kita dah peka terhadap orang kata firman Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena yakin, bila dah ada kesan tu, barulah timbul keyakinan terhadap janji Allah dan Rasul, sehingga wujud kecintaan terhadap agama yang menyebabkan seseorang itu bertanya kepada ulama tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta masail-masail agama untuk dia beramal. Step untuk bertanya hukum hakam tu akan datang bila dia dah timbul cinta, dah terkesan dengan Quran dan hadis, dia yakin dengan janji Allah dan Rasul, maka dia akan, orang kata, dia akan dahagakan agama tu lah. Bila dahaga, dia akan cari air. Bila dia dahaga, dia akan cari bagaimana dia nak solat. Macam mana saya nak solat? Apa bacaan-bacaan dia? Tapi kalau kita terbalikkan, kita ajar dia hukum hakam dulu, dia tak ada minat, dia tak rasa ada keperluan untuk dia belajar benda-benda tu, kan dia tak minat pun nak solat. Sebab itulah cara atau kaedah untuk kita mengubah untuk diri kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita ialah kita selalu pendengarkan hadis-hadis fadilat ni, dan kaedah ni sebenarnya telah diamalkan. Kitab-kitab ni banyak dibacakan di seluruh dunia, dan melalui cara inilah ramai yang telah mengubah kehidupan daripada punya nilai mal jadi nilai amal. Daripada hanya pentingkan kehidupan dunia yang sementara ni, dia fikirkan juga untuk akhirat yang kekal abadi, yang selama-lama kita akan bermula
kehidupan di alam akhirat selepas kita mati. Semalam sebelum buka puasa pun saya rasa dahaga sangat. Sambil buka tu, saya cakap dengan anak-anak, dengan menantu, macam mana ya kalau esok dalam neraka, orang tak boleh minum, dia beri minum air yang menggelegak sampai terburai. Kalau makan buah zakum, macam manalah keadaan diri dia, pecah semua. Dan dia tak ada kematian dalam neraka Jahanam. Pembunuh yang tak mati api neraka lah. Dan orang yang nak dibunuh tu tak mati lah. Bertahun-tahun dia akan mengalami keadaan jutaan ribuan tahun. Kalau Allah tak ampun, dia akan kekal selama-lama dalam api neraka Jahanam. Jadi kalau kita ingat perkara tu, dunia ni Allah bagi sikit je ujian nak tunjuk pada kita, ini keadaan yang kalau kamu susah sikit, dahaga sikit, tapi kamu boleh buka semalam sebeli cendol, wah sedapnya dia punya ais, punya kepuasa tu nikmat sangat. Campur pula dengan sirap lah, Najib. Dah habis tu campur sirap pula. Jadi kita nak rasakan bahawa majlis ni sangat penting. Sebab tu kita akan istiqamah insya-Allah, semua azam untuk bukan saja hari ni, kita akan teruskan walaupun setengah jam ni dikira majlis ilmu yang malaikat-malaikat sedang mencari-cari majlis-majlis beginilah yang mana nama Allah disebut, dipuji kan, dan nama Nabi disebut, dan kita cuba menghidupkan perintah Allah dan sunnah Nabi ni. Ini pesan berpesan dan ini memang Allah, kita disuruh untuk pesan berpesan antara satu sama lain ke arah kebaikan, melarang daripada kejahatan. Dan adab, antara adab yang duduk majlis ni ialah pertama kita ada rasa ta'zim. Ta'zim tu ialah kita rasa kebesaran, kehebatan firman Allah dan sunnah dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa bukannya penyampai tu, bukan kata-kata dia, tetapi apa yang akan dibacakan tu lah. Kita rasa ta'zim. Kemudian kita ada perasaan tasdiq, membenarkan perkara ni benar, sebenar-benarnya. Quran dan hadis tak akan berubah. Walaupun kita boleh percaya kalau orang kata Gunung Everest berubah, dah sampai ke Malaysia dah gunung tu, kita boleh percaya lagi. Tapi Quran dan hadis tak akan boleh diubah. Kemudian kita ada banyaklah, ada beberapa T yang saya kata, ada beberapa T yang kita nak cuba amalkan. Kemudian kita tablighkan, kita sampaikan. Apa kita dengar, kita sampaikan supaya kita boleh dengan keluarga kita dengar. Kadang mereka tak duduk bersama kita dalam majlis begini, kita sampaikan kepada kaum keluarga kita insya-Allah. So, masa sebenarnya setengah jam ni bukan lama, tengok dah nak 21 dah. Saya tak baca kan, ini hanya first day kita nak berkenalan. Saya tengok ramai juga lah, Alhamdulillah 70 orang. Masa saya di Perasaran dah, setiap hari saya buat beginilah. Masa saya seorang saya, tapi tahun ni saya harap ada yang akan bersama saya bantu. Dan sebenarnya di banyak bahagian taklim ni kalau betul-betul, pertama bacaan kitab, kedua dia ada halqah Quran 10 surah daripada Al-Fatihah sampailah Qul a'udzu birabbin nas, alam tarakai, 10 surah terakhir. Kemudian kita ada muzakarah sifat sahabat. Itu antara intipati majlis. Dan biasa kita buat 4 jam sehari. Kalau orang yang betul-betul boleh bagi masa tu, masa dia ambil cuti keluar 40 hari ke, dia akan buat. Tapi di sini kita ada setengah jam saja, tak boleh nak buat semua bahagian lah. Jadi mungkin hari ni saya, kita ada sikit lagi masa ni, saya bacakan sedikit lah daripada Fadilat Ramadan. Satu hadis. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami pada hari terakhir bulan Syakban, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati. Tak payah baca teks Arab ya. Faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alf syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu wa qiyama lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi, sehingga akhir hadisnya. Wahai manusia, ya, Nabi SAW bersabda kepada kami pada hari terakhir di bulan Syakban. Kita baru masuk hari kedua puasa.
hari terakhir bulan Syaban, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ini kepada kita jugalah dia bersabda, bukan dari sahabat saja. Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati. Bulan yang sangat agung yang kita kena rasakan keagungan bulannya. Satu bulan yang pada bulan itu terdapat satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat malam tu, Masya Allah, 1000 bulan. Berapa tahun? Satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari bertarawih sebagai satu amalan sunat. Siang kita puasa sebagai satu amalan fardu dan pada malam tarawih itu satu amalan sunat. Jadi semua orang puasa kan pada bulan puasa ni, kita berpuasa memang fardu lah, dan malam kita semua bertarawih. Orang yang tak sembahyang, tak biasa sembahyang sunat pada masa biasa pun, atau tak sembahyang fardu pun, mereka akan keluar untuk bertarawih ni. Cuma antara 8 dengan 20 rakaat tu pulanglah. Kalau kita rasa seronok dalam satu benda tu, kita akan lebih lagi kita buat benda tu dengan sungguh-sungguh kan. Tapi syarat dia kena rasa syok lah, seronok. Tapi kalau hati kita tak seronok, memang cepat-cepat kita nak siap kan. Alasan kita, Nabi buat 8. Tapi sebenarnya kalau kita boleh, saya cakap pada diri kita sendiri, kita kata kita nak buat perubahan ni, kita kena ada niat nak berubah, kemudian kita replace perkataan craft tu, C-R-A-F-T kan, Azri, craft, change, niat nak buat satu benda yang baru. Selalu aku tak baca Quran, aku nak baca. Replace sifat lama tu, affirm yes aku boleh buat, force, paksa dan training sehingga jadi satu sifat. Jadi siang kita puasa dan malam kita sembahyang tarawih. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain, dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain. Oh, cheap sale, jualan murah. Buat sunat dapat macam fardu. Jadi jangan kita miss, insya-Allah sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat subuh tu memang sunat yang berat dah, sunat abad kan. Yang tu kalau tertinggal pun boleh buat selepas sembahyang sunat subuh. Sembahyang subuh kita buat sembahyang sunat subuh. Boleh, ada ustaz kata boleh. Tak, bukan qada pun, memang sembahyang sunat subuh. Berat tu. Ada beberapa waktu yang kita sembahyang sunatnya sunat abad yang berat. Tapi di bulan ni kalau buat sembahyang sunat dapat pahala macam fardu. Dan siapa yang sembahyang menunaikan satu fardu, dia seumpama seorang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain, dapat 70. Buat satu dapat 70. Bulan itu adalah bulan kesabaran dan ganjaran. Kesabaran adalah syurga. Top, kita nak syurga lah kan. Semua orang Islam kita impikan satu hari nanti kita masuk syurga. Dalam syurga tempat eternal, forever, yang tak ada kesusahan, tak ada sakit pening kepala, tak ada berak kencing, tak ada. Itu enjoyment, tempat memenuhi segala orang kata kita punya kehendak. Situ tempat peak kenikmatan yang hari ni kita tak boleh bayang dengan fikiran kita, tak pernah tengok dengan mata. Kalau pernah tengok tu bukan syurga. Kalau tak pernah dengar, kita tak tahu macam mana keadaan sebenar dalam syurga tu, dia punya hebatnya nikmat dalam syurga. Jadi bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang yang beriman. Jadi bulan simpati ni kita rasa tak simpati pada orang miskin, orang B40, mungkin B40 lah, orang yang tak cukup keperluan mereka hari ni. Apa nak makan hari ni kan, bukan di mana nak makan. Ada kan di sekeliling kita mesti adanya orang-orang susah, orang daripada bangsa lain ke, atau orang kita sendiri yang banyak utang, ramai anak kan. Cubalah cari. Sesiapa yang beri sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, kita bagi, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun daripada ganjarannya. Bagi makan orang lain, hantar kuih kat rumah jiran ke untuk dia buka kan, jadi kita akan dapat insya-Allah ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan pahala dia. Para sahabat radhiyallahu anhu lalu berkata, bukanlah setiap orang
daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berpuasa. Sahabat sebenarnya tak ada apa ni, harta dan miskin. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala itu kepada siapa saja yang memberikan walaupun sebiji tamar atau seteguk air ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Walaupun sebiji tamar, seteguk air atau sesisip susu. Bulan ini adalah satu bulan yang bahagian awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan keampunan dan akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Awalnya merupakan rahmat dan 10 hari pertama ni rahmat Allah turun curah-curah. Bukan makna bahagian lain tak ada, tapi penekanan dalam hadis ni begitu. Pertengahan merupakan keampunan. Peak 10 kedua tu kita, sebenarnya kena banyakkan istighfar bulan Ramadan. Kebanyakan dua perkara, la ilaha illallah tu dan astaghfirullahalazim. Jangan lekang daripada mulut kita. Naik kereta, naik motor, pergi kerja, buat je benda tu. Astaghfirullahalazim. Ingat dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita. Sepanjang masa kita banyak melakukan dosa batin, dosa lahiriah kita, dosa dengan orang kita minta maaf, tapi dengan Allah kita istighfar banyak istighfar dan la ilaha illallah. Jangan tunggu la ilaha illallah ni masa tahlil orang mati je kan, atau doa selamat. Berapa ramai di antara kita yang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Ini dalam hadis lain, bulan puasa ni banyakkan dua perkara, zikir la ilaha illallah dan istighfar, dan banyakkan mohon syurga dan minta jauhkan daripada neraka. 4 perkara. 2 yang kita sebut, 2 yang dalam kita doa. Jadi kita nak minta rahmat dan keampunan. 10 pertama rahmat, nak turun rahmat, kita banyakkan tingkatkan amalan, double triple daripada bulan biasa lah. Kalau baca Quran biasa 1 page, sekarang kalau boleh tambah lagi. Kalau boleh bulan biasa pun 1 juz sebenarnya. Kalau hafiz 3 juz. Orang biasa ni kalau nak khatam 2 kali setahun, kita baca 3 ain. Kalau ada penanda 3 ain tu, 3 ain boleh habis khatam 2 kali setahun. Tapi kira tu paling low level, minimum. Tapi sekarang kita bulan puasa ni bulan Quran. Setiap lepas solat kita ambil 1, 2, 3 muka. Kalau 1 juz, berapa muka? Boleh habis 1 juz insya-Allah. Kalau bulan biasa pun boleh. Bulan puasa lagi tak ada dah. Kita tak pergi lunch and so on. Kita cuba tambah sikit dalam kalender kita punya aktiviti harian, baca Al-Quran insya-Allah. Kalau ada masa dengan anak isteri lagi baguslah. Kemudian mohon keampunan. Sepanjang masa kita mohon keampunan sebenarnya. Dan bahagian akhir merupakan kelepasan daripada neraka. Setelah dapat rahmat dan keampunan, Allah akan bebaskan kita daripada neraka pula. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. 1 paragraf lagi, dah terlebih masa dah. Jadi kita nak ringankan beban pekerja kita. Kalau fakulti ni macam mana, ada flexi time lah kan, dah boleh balik masa macam mana, yang perempuan nak masak ke, yang lelaki pun boleh masak ke sebenarnya. Kita ringankan. Kalau kita ada maid kita, bagilah peluang mereka juga untuk beribadat. Ada tak kelonggaran sedikit pada mereka, untuk mereka di bulan ni ada kelebihan sikit, dapat masa lebih untuk ibadat mereka. Fikirkanlah tentang mereka juga ya. Dan perbanyakkanlah pada bulan itu 4 perkara. Saya sebut tu 2 perkara yang dengannya kamu dapat meredhakan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Adapun 2 perkara yang kamu dapat meredhakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ucapan la ilaha illallah, dan kamu mohon istighfar daripadanya. Susah ke kita nak ucapkan kalimah-kalimah ni? Tak ada kena bayar apa-apa kan? Lidah ni ringan je. Sambil naik lift, sambil turun kereta, jangan dalam tandas tak payahlah kan. Tapi kadang kita menyebut benda lain lebih banyak daripada ucapan-ucapan dalam sehari. Jadi manakala 2 perkara yang tak boleh tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta perlindungan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sesiapa yang beri minum kepada mana-mana orang berpuasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berinya minum dari telagaku pada hari kiamat, telaga Kausar. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Itulah satu hadis yang panjang. Saya mohon maaf kerana terlajak daripada masa kita, patut setengah jam.
kita cubalah mengambil iktibar insya-Allah pengajaran daripada yang dibacakan, niat untuk amalkan dan sampaikan. Apa dia niat kita, kita nak amalkan apa? Kita puasa di siang hari, malam kita beri tarawih. Kita rasa nanti sembahyang sunat tu dah macam fardu, sembahyang fardu dah 70 kali, kita rasalah dalam hati kita dah dengar kelebihan dia. Dan kita bulan di bulan kesabaran, Allah tambahkan rezeki kita bagi makan pada orang lain, buka puasa, kita akan dapat kampunan dosa-dosa kita dan dapat ganjaran puasa orang yang puasa tu tanpa mengurangkan pahala mereka. Dan walaupun sebiji tamar atau seteguk air tu, sesisip susu, kita boleh bagi pada orang lain. Kita cuba amalkan dengan jiran kita di sebelah rumah tu. Zaman-zaman dulu saya ingat mak bapak kita, mereka banyak passing around pinggan mangkuk ni, sekarang pulang balik diisi kan. Jadi di situ juga akan timbul kasih sayang, terutama kalau jiran-jiran yang kita pernah bergaduh kan, duduk sebelah rumah jiran tu ada benda tak kena kan, kadang benda macam kucing berak kat kawasan kita daripada rumah dia, sampai kena racun pula kucing tu. Jadi benda-benda macam ni kita cuba gunakan, ambil kesempatan bulan ni untuk kita berlapang dada dan kita bermaaf-maafan juga dengan jiran-jiran kita. Kita hantar hadiah, sedekah, bagi makanan, buat lebih sikit ke masak tu, kita bagi jiran kita. Orang yang tak suka kita bagi, insya-Allah akan suka kita. Dan 3 bahagian rahmat, kampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka tadi kita ingat, dan sentiasa kita, dia kata banyakkan 4 perkara, ringankan beban hamba-hamba dan pekerja kita, dan banyakkan 4 perkara, ucapan la ilaha illallah dan istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau boleh dalam keadaan biasa pun 100 kali pagi istighfar pagi selepas subuh dan 100 kali selepas asar. Kalau tak boleh ke, kita cuba sebelum tidur kita buat istighfar, zikir-zikir ni kita banyakkan. Dalam hadis ni sebut la ilaha illallah dan istighfar, ya, kita banyakkan. Jadi kita ringankan lidah kita setiap masa kita, insya-Allah kita banyakkan, dan kita minta doa mohon syurga dan minta jauh daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya taufik dan kita semua taufik dan hidayahnya untuk kita dapat amalkan dan sampaikan. Ada apa-apa nak bagi feedback ke, input, pandangan? Tadi panjang sikit saya bagi penjelasan tujuan taklim, ya. Tujuan taklim kita nak dengar, walaupun dah dengar lagi dan lagi, kita seolah-olah kita baru dengar. Jadi kita rasa kita perlukan, dan bila cahaya Quran dan hadis menusuk ke hati kita, insya-Allah kita akan dapat amalkan atas apa kita dengar ni. Terutama bulan Ramadan ni, kita daripada awal sekarang kita dah ada momentum ni, jangan kita tunggu lambat lah, kita dah tingkatkan amalan kita. Itulah, ada apa-apa nak cakap? Cik Najib, ada apa-apa? Tak ada tu, tak ada Chan. Okay, terima kasih semua kerana sudi bersama dalam sesi setengah jam. Kita jumpa lagi besok insya-Allah bagi yang berkelapangan. Insya-Allah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga membaca surah Al-Asr. Subhanallah. Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.